Okay. Hai. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Halimatul Sa'diah binti Abdul Latif selaku Ketua Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak, yang berusaha Cik Wan Siti Fatinah binti Zakaria selaku Tenaga Pengajar Pendidikan Awal Kanak-Kanak, dan selamat datang kepada semua bakal pelajar baru Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Okey, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya. Saya adalah Puan Nabila binti Hassan selaku Tenaga Pengajar di Skill City College. Jadi hari ini saya akan memegang untuk menjadi pengacara majlis lah pada hari ini. Okey, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi hadir dan sudi join kita pada hari ini untuk meluangkan masa sama-sama kita untuk dengar taklimat tentang pendidikan awal kanak-kanak. Okey, sebelum tu saya nak tahu, agak-agak anda semua jumpa kami iklan pasal pendidikan awal kanak-kanak ni dekat mana? Dekat Instagram ke, dekat Facebook ke, dekat mana? Ada yang boleh jawab tak? Dekat Instagram. Oh, dekat Instagram. Sudah tengok Instagram kita lah. Sudah tengok semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Siapa nama? Siti Hawa. Okey, terima kasih Siti Hawa. Oh, Siti Hawa yang awal tadi ya. Ya. Okey, terima kasih sebab so bila korang nampak, bila anda semua nampak iklan dekat Instagram, dekat Facebook, mesti ada perkataan diploma tanpa SPM, betul? Betul, ada nampak. Ada nampak kan? Sebab itu ramai yang tanya, macam mana diploma tanpa SPM ni? Okey, betul ke tak ada SPM boleh ambil diploma macam tu? So betul, jawapannya betul. Dekat Skill City memang boleh. So tak nak buang masa hari ni, tak nak cakap banyak panjang. Saya teruslah nak jemput tenaga pengajar kita, Cik Wan Siti Fatinah untuk memulakan taklimat kita pada hari ini. Okey, Cik Wan Siti Fatinah, boleh perkenalkan diri. Alright, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Nabila Hassan ya, selaku kita punya pengajar di Skill City College. Okay. Saya adalah Cik Wan Siti Fatinah sebagai tenaga pengajar pendidikan awal kanak-kanak. Selaku tenaga pengajar pendidikan awal kanak-kanak. Okey, sebelum saya pasti sudah ramai dari antara anda yang tertanya-tanya apa itu Skill City College, dekat mana Skill City ini berada. Okey, jangan tanpa membuang masa selagi saya akan terangkan di mana ataupun manajemen Skill City College ini bagaimana. Okey, Skill City ini dia bermula beroperasi pada April 2019. Skill City telah melatih lebih 600 orang dari pelbagai latar belakang dan pelbagai usia. Okey, kami ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India, dan kami ada pelbagai usia, iaitu daripada segi baya-baya mak saya pun ada yang umur 56 tahun, daripada usia 14 tahun hingga 56 kami telah mengajar di Skill City. Okey, Skill City juga adalah kolej yang diiktiraf sebagai penyedia latihan oleh JPK, iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, MQA, Agensi Kelayakan Malaysia, dan JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi kami adalah di bawah jabatan-jabatan kerajaan ini, dan kami adalah sebagai perantara yang membantu mereka merealisasikan konsep kemahiran di dalam Malaysia. Okey, ini adalah lokasi kolej kami, iaitu berdekatan, betul-betul berdekatan dengan LRT Wang Semaju. Jika anda duduk di Kuala Lumpur, anda mungkin boleh berulang-alik daripada tempat rumah anda ataupun boleh juga duduk di tempat kami. Okey, Skill City College berada di Jalan Genting Kelang, iaitu di Wang Semaju. Ini adalah gambaran kelas untuk pendidikan awal kanak-kanak. Tengok cantik tak? Ada laptop Apple. Itu belum lagi masuk taska dengan tadika kami lagi tu. Okey. Okey, antara latihan yang telah dijalankan oleh Skill City adalah
PPT iaitu program pengiktirafan pencapaian terdahulu iaitu SKM tahap 3 dan diploma pendidikan awal kanak-kanak tahap 4. Okay. Kami juga ada menjalankan program penjana HRDF, kami juga ada menjalankan program Perkeso, kami juga ada menjalankan program bersama dengan Salam Ika, aku tengah kompres ni. Sekejap kau. Sekejap ah. Okay, alright. Okay. Seterusnya, okey, ini adalah laman sosial Skill City College. Mungkin anda jumpa kami di website, mungkin juga anda jumpa kami di Facebook dan mungkin juga anda jumpa kami di Instagram. Cuma komen dekat bawah anda jumpa, komen dekat chat tu anda jumpa kami dekat mana sebenarnya? Dekat website ke, dekat Facebook ke, dekat Instagram. Saya pasti anda akan dapat maklumat-maklumat ni ataupun anda lebih interesting. Kerana kami ni diploma tanpa SPM. Apa yang kami nak tekankan, walaupun anda bukan tak ambil SPM, anda boleh berjaya juga. Seperti saya tak ambil SPM, tapi saya boleh berada dekat sini. Malaysia ni, Kuala Lumpur ni tidak membuktikan jika anda tiada SPM, anda tidak boleh berjaya. Seperti Adiputra. Adiputra yang pandai matematik tu, dia tiada SPM tapi dia boleh berjaya. Dia boleh mengajar guru-guru kemas tentang matematik. Okey, mana saya nak tengok chat. Facebook, Instagram, Facebook. Ya, betul. Selalunya memang akan jumpa di Facebook. Betul tak? Okey. Terima kasih. Okey, kenapa sebenarnya Skill City ini menjadi pilihan buat anda semua? Sudah pasti, yang pertama sekali kami ingin memberikan anda peluang pekerjaan yang luas. Kerana apa? Kami ada rahsia-rahsia bagaimana hala tuju anda untuk menjadi seorang babysitter yang berjaya ataupun menjadi seorang tenaga pengajar. Bagaimana nak jadi seorang pensyarah yang berjaya. Okey, yang kedua, kami juga ada cara bagaimana untuk anda melanjutkan pelajaran dekat kolej mana yang anda boleh melanjutkan pelajaran. Dan yang ketiga yang sudah pasti, bila anda dah bersama dengan kami, gaji anda lebih lumayan untuk anda keluar daripada Skill City ini. Dan yang keempat, bila anda bersama dengan kami, anda akan mendapat sokongan dan pinjaman daripada PTPK. Poin yang keempat ini kita akan terangkan di akhir slide. Jadi jangan left daripada kami punya Zoom meeting. Okey, ini adalah kemudahan di Skill City. Seperti yang saya kata, okey, di Skill City kami betul-betul berdekatan dengan pusat bandar. 3 minit je pergi ke LRT Wangsa Maju. Okey, anda nak pergi pusat membeli belah, nak pergi shopping mall, berdekatan juga, jalan kaki dah boleh sampai. Okey, anda boleh juga naik bas jika anda nak pergi ke mana-mana. Kami juga ada sediakan asrama. Jadual kelas pun lebih fleksibel. Kerana apa? Kerana kan kami ada kelas online dan kelas amali. Okey, seterusnya adalah sudah pastilah tenaga kami seorang yang bertauliah dan kemudahan pembelajaran yang lengkap. Seperti kami ada aircon, kelas yang kondusif, kami ada laptop, kami ada barang-barang kanak-kanak yang lain, amali dan sebagainya. Okey, cuba tanya diri anda, okey? Cuba tanya dan chat komen kat chat komen bawah. Adakah anda sebenarnya minat dalam bidang kemahiran? Apa yang saya maksudkan bidang kemahiran ni adalah bidang tu anda buat sendiri. Kalau anda tanya saya memang minat bidang kemahiran. Kerana apa? Bila saya keluar, saya boleh mahir terus. Saya boleh mahir. Saya tidak makna saya belajar teori saja. Kalau nak dibandingkan dengan universiti biasa, mereka lebih belajar kepada teori daripada kemahiran. Tapi bila keluar, mereka tidak faham macam mana untuk membuat latihan ataupun perkara tersebut. Tapi saya sebagai pelajar TVET, keluar saja saya dah boleh handle kanak-kanak. Sebab kita dah biasa buat benda tu. Dan bila anda dah tahu anda minat bidang kemahiran ataupun tidak, sudah pasti anda tahu. Anda akan fikir,
saya nak pergi ke mana selepas ini. Apatah lagi jika anda baru lepas habis PT3, SPM, walaupun saya sendiri kadang-kadang terfikir, saya nak pergi mana ya lepas ni? Nak sambung tak master saya kan? So, sudah pasti anda terfikir-fikir, ke mana hala tuju saya selepas ini? Jika anda tiada hala tuju lagi ataupun anda perlukan bimbingan, Skill City adalah tempat terbaik untuk anda mendapatkan bimbingan. Okey, saya serahkan kepada pengacara majlis kita iaitu Puan Nabila Hassan. Okey, terima kasih kepada Cik Wan Siti Fatina. Begitu panjang penerangannya tentang Skill City College. Okey, seterusnya kita pergi kepada topik seterusnya yang anda semua ingin tahulah, ingin tahu lebih lanjut tentang diploma tanpa SPM dan juga khusus pendidikan awal kanak-kanak itu sendiri. Jadi saya persilakan Ketua Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak Puan Halimatus Sa'diah untuk menerangkan tentang apa itu diploma pendidikan awal kanak-kanak, diploma tanpa SPM. Dipersilakan Puan Halimatus. Okey, Assalamualaikum. Sihat semua? Sihat? Dah sarapan ke semua? Okey, tak apa. Okey, kita teruskan kepada laluan ke diploma. Okey. PT3 dengan SPM. Okey. Sebenarnya ini adalah laluan untuk awak terus ke peringkat yang paling tertinggi. Okey. Sekarang ni mungkin awak ada dekat PT3 sekarang ni. Mungkin. Okey, mungkin yang ada dekat PT3 nak sambung ke SPM dan terus ambil diploma. Okey. Untuk SPM yang dah ada SPM mungkin nak sambung diploma. Okey, kita tengok daripada PT3. Okey, contoh daripada PT3 tak nak sambung langsung SPM, dia nak terus ke diploma sebab kita punya diploma kemahiran ni, okey, kita tak memerlukan syarat kredit SPM yang banyak. Okey, kita start daripada PT3. Okey, daripada PT3 ni kadang-kadang ada orang tanya, PT3 ni boleh ke terus ambil diploma? Sebenarnya boleh sebab kita ialah diploma kemahiran dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, untuk daripada PT3 ni, okey, untuk diploma pendidikan awal kanak ni kita tak ada SKM 2. Okey, kita terus kepada SKM 3, tahap 3, iaitu kat sini kita boleh jimat masa sebab untuk kos ni terus ke SKM tahap 3 dan terus kepada diploma. Okey, bila dah ambil diploma, dia ada dua cabang. Dua cabang ialah sama ada awak nak terus pergi sambung degree ataupun degree tu ialah sarjana muda sarjana muda ataupun awak nak terus ke alam pekerjaan. Okey, daripada SPM. Okey, kalau daripada SPM nak terus ke SKM tahap 3 dan juga sama juga dia punya proses perjalanan dia sama macam PT3, cuma sampai di KM tu dia ada dua cabang. Okey, sama ada awak nak melanjutkan kepada pengajian yang lagi tinggi, peringkat lagi tinggi ataupun awak nak terus bekerja pun boleh, tak ada masalah. Okey? Okey, kenapa perlu memilih bidang pendidikan awal kanak dalam diploma kemahiran? Okey, sebenarnya dalam kita punya negara ni, negara Malaysia ni, dalam bidang kemahiran ni sebenarnya sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab kalau tak ada kemahiran, senang tak nak buat kerja? Saya susahkan, betul tak? Mesti kita nak kemahiran. Kita apa-apa pun kemahiran, masak pun kemahiran. Kadang-kadang kan kalau contohlah masak, kalau mak awak cakap macam ni, okey tolong masak tom yum. Okey, awak tahu tak nak buat macam mana? Mesti tak tahu, betul tak? Mesti dia nak tengok, okey mula-mula tumis apa, lepas tu masukkan apa. Okey, itu dikira kemahiran. Macam dalam pendidikan awal kanak ni, dikira kemahiran dekat sini awak akan belajar segala-galanya, semua mengenai kanak-kanak. Macam mana nak buat urutan bayi, macam mana nak mandikan bayi dengan cara yang betul. Kadang-kadang kita ni main mandikan je budak. Okey, lepas mandi tu kita adalah buat urutan dekat dia. Sebenarnya kanak-kanak ni sangat kita ada
sensori sentuhan tau untuk kanak-kanak ni, supaya kanak-kanak ni lebih, dia punya perkembangan tu akan jadi lebih lagi. Okey, sebab apa kita adakan diploma pendidikan kanak? Sebab antara salah satunya awak boleh mengenali situasi luar jangka. Maksudnya macam mana kalau contohnya awak bekerja di tadika ataupun nanti awak ada anak. Lepas tu anak awak tantrum tu asyik menangis je. Lepas tu hyper, okey. Jadi macam mana awak nak selesaikan masalah kanak-kanak ni? Okey, macam mana awak nak selesaikan masalah kanak-kanak yang hyper, yang tantrum, okey? Okey, seterusnya belajar secara teori dan praktikal. Dekat college ni menyediakan 30% teori dan juga 70% praktikal. Kita lebihkan praktikal sebenarnya daripada teori, okey? Sebab apa kita lebihkan praktikal? Sebabnya kita perlukan hands on banyak dengan kanak-kanak sebenarnya. Okey, supaya bila kita praktikal dekat sini, praktikal tu bukan praktikal pergi kat tadika ke taska, tak, dekat sini kita akan sediakan kemahiran. Okey, saya memang akan diajar cara urutan bayi, cara buat susu bayi. Awak buat sendiri, okey? Pensyarah ajar, awak buat sendiri. So kalau awak pergi mana-mana, okey, tak perlu diajar dah. Sebab apa? Dekat kolej ni dah diberi ilmu yang cukup. Okey? Awak boleh, selain pada tu awak boleh mengetahui persekitaran serta perkembangan kanak-kanak. Okey? Pengembangan kanak-kanak daripada segi bahasa dan komunikasi dia. Okey? Tu antara salah satulah perkembangan kanak-kanak ada 6. Okey? So ada termasuk pemakanan tu jadilah 7. Okey, seterusnya aplikasi dalam kehidupan seharian. Okey, sekarang ni awak rasa macam okey, tak minatlah dengan kanak-kanak ni. Okey, tapi sebenarnya benda kehidupan seharian dengan kanak-kanak ni, benda tu akan datang baru awak tahu betapa benda ni penting sangat. Sangat-sangat penting untuk mungkin anak buah awak ke, ataupun mungkin dengan adik saudara, atau awak dah ada anak nanti pun boleh buat dekat awak punya anak. Okey, seterusnya. Okey, ni adalah contoh-contoh topik, bukan contoh, ni ialah modul yang akan awak belajar di college Skill City College. Okey, tapi bukan modul ni je, ni ialah modul wajib di mana pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran dah tetapkan modul ni awak kena ambil. Okey, tapi college akan ada subjek tambahan iaitu keusahawanan dan juga psikologi kanak-kanak. Okey, keusahawanan ni lebih kepada mereka yang berminat untuk buka cawangan ataupun buka taska ataupun tadika. Okey? Okey, ni antara aktiviti yang ada yang biasa kita buat dekat college. Okey, yang ni contohlah, ni gambar lama, ni gambar sebelum-sebelum ni. Yang mana student okey, yang mana student berkolaborasi dengan orang luar. Okey, kalau perasan yang tu sukaneka majlis tu sebenarnya kita buat dekat Kemas, tadika Kemas. Kita biasa ambil agensi macam kerajaan lah, sebab mereka ni banyak banyak dapat jana tau, dapat banyak apalah, banyak banyaklah dia orang punya modal dia untuk buat macam-macam lah aktiviti. Contohnya macam cantikkan kelas. Contohnya macam sukaneka. Okey. Jadi apa yang awak buat dekat sini ialah awak sendiri, lecturer awak sendiri akan bawa awak dekat tadika Kemas untuk berkolaborasi dengan cikgu-cikgu dekat sana dan juga parent. Apabila hari, biasanya sukaneka lah, sukaneka, ataupun kalau macam kalau cikgu ada cikgu kemas kan, cikgu kemas call college kami nak pinjam student untuk buat apa ni, buat lukisan ke dekat
dekat dinding ke, biasa dia akan panggil. Biasanya dia akan panggil. Daripada situ, student mendapat pelbagai pengalaman dan pengalaman tu akan dibawa semasa bekerja nanti. Jadi kalau macam biasanya pengusaha dia minta tolong kemaskan ataupun buat keceriaan dalam bilik. Okay, so awak dah ada pengalaman tu. Jadi kita bukannya awak belajar dalam kolej je, bukan, awak bukan belajar dalam kelas. Tapi kita akan bawa awak keluar daripada sini. Keluar daripada kolej. Biasanya setiap hari Jumaat tu bukan aktiviti dalam kelas. Kita akan bawa awak keluar untuk buat aktiviti dengan kanak-kanak ataupun buat aktiviti macam bola jaring, bola tampar. Dekat sini ada, jangan risau. Okay? Seterusnya, okay, ni yang gambar ni ialah face painting. Face painting ni kita buat dengan permata kunyah. Okay, ni masa aktiviti ni Hari Autism Cakna pada 2018. Okay, kita masuk event tu, kita bawa student kita untuk lukiskan face painting dekat kanak-kanak. Mereka sangat seronok. Okay, ni antara dia punya aktiviti lah. Biasa event-event kita akan pergi. Okay, kita akan bagi awak banyak pengalaman. Macam mana nak buat face painting, macam mana nak handle event. Okay, okay, bukan handle event je tau, awak dapat juga duit. Okay, setiap event yang dibayar, maksudnya event tu orang tu bayar kita, awak juga dapat menjana pendapatan daripada situ. Okay, seterusnya, okay, gambar yang kat bawah tu kita buat aktiviti dengan murid tadika lah, buat aiskrim untuk dia. Okay, ni semua diorang sangat-sangat seronok sebenarnya kalau dapat pendidik yang orang kata yang berpengalaman, banyak ilmu. Okay, so kanak-kanak tu percayalah diorang akan sayang kat kita. Okay, sebab tu kita dalam bidang pendidikan kanak ni kita kena sabar. Kalau nak dalam bidang ni kita kena minat, sabar, penyayang. Okay, insyaAllah pasti awak kanak-kanak mesti sayang awak. Okay, okay, ni lah salah satu macam suasana kelas. Okay, suasana kelas kalau awak nampak kat dinding tu, yang tu student lah yang buat. Okay, kat situ kita bagi dia lagi pengalaman buat. Okay, macam mana awak nak cantikkan kelas. Okay, so dekat sini kita bagi awak pengalaman macam mana awak nak design kelas awak sendiri. Okay, banyak lagi sebenarnya aktiviti. Okay, kalau awak tahu untuk yang dah ada KAP tak apa, yang tak ada KAP, okay, kolej akan menyediakan khusus untuk khusus asas permata secara percuma. Okay, secara percuma. Bila awak belajar kat sini, awak akan dapat khusus permata secara percuma. Dan selain daripada tu, okay, andai katalah kalau dekat biasanya ada agensi yang bagi tahu dengan kolej, okay, kita ada khusus pemakanan. Okay, khusus pemakanan ataupun khusus CPR. Biasanya kita akan bawa student kita ni pergi ke sana untuk mendengar penyampaian mereka lah yang berpengalaman. Kami punya moderator semua daripada pakar-pakar industri. Okay, dalam bidang pendidikan kanak. Bagi mereka yang dah ada KAP ni tak perlu ambil lagi. Okay, untuk yang tak ada boleh ambil dengan, tak perlu ambil sekarang. Bila dah masuk ke kolej baru nanti memang akan disediakan untuk khusus asas permata ni. Okay, seterusnya, okay, pilihan kerjaya. Okay, andai katalah kalau awak habis daripada bidang belajar, lepas habis belajar, awak tak nak jadi cikgu ataupun awak tak nak jadi pendidik. Okay, awak tak nak jadi yang berkaitan dengan kanak lah. Okay, tapi awak nak jadi pensyarah, boleh, tak ada masalah. Okay, itu semua kolej lecturer awak akan bagi tahu macam mana nak ke arah menjadi pensyarah tu. Jangan risau. Okay,
Pensyarah dekat sini semua, kalau awak tanya semua dia akan share. Jangan risau. Kalau diagram dan bidang pekerjaan, sebab apa? Skill City College ni akan pastikan 70%, okey, 70% kita punya student mendapat pekerjaan. Okey, sebab apa 70%? Sebab mungkin lepas belajar dia nak sambung, okey. Mungkin ada yang nak jadi usahawan, mungkinlah, okey. Kita pun tak tahu macam mana. Okey, jadi untuk pilihan kerjaya untuk pendidik kanak-kanak, awak juga boleh menjadi seorang pensyarah untuk dalam pendidik kanak-kanak ataupun dalam psikologi ke, ataupun kalau tak psikologi pakar pendidik kanak, mungkinlah. Okey, kita pun tak tahu ke mana arah awak sebenarnya. Okey. Yang kedua, pengusaha taska. Pengusaha taska ni ialah pasti awak boleh buat. Janji awak minat dan awak ada sifat penyayang dekat kanak-kanak. Okey, awak boleh jadi pendidik, pengasuh, guru taska, guru tuition. Guru tuition ni di mana sama ada kanak-kanak tu dihantar rumah awak ataupun awak datang rumah kanak-kanak tu untuk mengajar mereka dalam subjek net, sains. Kadang-kadang dia tanya, boleh ke dalam pendidik kanak ni nak ajar tuition? Boleh, tak ada masalah. Okay. Saya taska. Jurulatih Pusat Jagaan Kanak-kanak, pakar perunding pendidik kanak-kanak. Okey, ni adalah contoh kerjaya di mana dalam pendidik kanak-kanak ni inilah kerjaya dalam pendidik kanak-kanak ni sangat luas sebenarnya. Okey, jaminan selepas belajar. Okay, ni tadi saya dah bagi tahu kan, jaminan selepas belajar untuk selepas awak keluar je daripada Skill City ni, jaminan college terhadap pelajar ialah awak pasti akan dapat kerja. Bawah college kami banyak taska yang buat MOU dengan kita. Jadi tak ada masalah. Sebab mereka pun memerlukan tenaga pengajar, pengasuh yang berpengalaman. Okey? Okey, selain daripada tu, babysitter di rumah. Babysitter ni bukanlah bermaksud awak jadi babysitter daripada pagi sampai petang, sampai malam. Tak, sebenarnya jadi babysitter ni, okey, ada waktu-waktu fleksibel dia. Okey, kalau benda ni semua orang tak tahu sebenarnya jadi babysitter di rumah ni. Semua kalau bila cakap, okey, babysitter di rumah ni, oh jadi bibi hari-hari pukul 1 sampai pukul 6, tak sebenarnya. Okey, sebenarnya babysitter di rumah ni ada pekerjaan dia, waktu yang sangat-sangat fleksibel, tak ada masalah. Contohnya biasanya kalau orang booking awak pukul 5 sampai pukul 10. Okey, pagi tu sampai petang awak bolehlah pergi join kelas ke mungkin. Sebab babysitter ni awak boleh buat semasa awak belajar ataupun selepas awak belajar. Contoh awak masuk college ni, lepas petang awak nak buat babysitter, boleh, tak ada masalah. Dekat sini banyak sangat. Memang ramai sangat yang memerlukan babysitter. Yang waktu dia fleksibel, tak ada masalah. Okey, menjadi guru. Okey, menjadi guru tu biasa. Memang kalau kita ambil pendidik kanak ni atau prasekolah, kita boleh jadi cikgu. Tak ada masalah. Okey? Okey. Ini adalah target college bagi pelajar yang mengambil diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, 10% kepada keusahawanan di mana yang mungkin lepas habis belajar ada pelajar yang nak buka taska. Okey, 20% melanjutkan pelajaran. Ni mungkin lepas habis diploma awak nak ambil ijazah sarjana muda, boleh, tak ada masalah. 70% alam pekerjaan. Alam pekerjaan ni akan disediakan oleh college. Okey? Kami tak minta untuk yang kami menyediakan pekerjaan ni, jangan salah faham, kami tak ambil 1 sen pun duit. Kami bukanlah agensi tapi kami akan pastikan pelajar kami akan pelajar college ni berjaya masuk alam pekerjaan. Ini antara college IPTA dan IPTS jika awak semua berminat untuk sambung dalam pengajian pendidikan kanak yang lebih tinggi dalam sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak. Ini ialah antara IPTA dan IPTS yang ada pendidikan awal kanak-kanak.
Okey, ni ialah kalender akademik. Okey, kalender akademik ni untuk macam hari ni kita buat taklimat, persetujuan, menerima tawaran, pendaftaran sebagai pelajar, proses serahan dokumen, semua kita akan buat pada 2 Mac hingga 7 Mac. Manakala untuk pelajar baru, pendaftaran akan dibuka pada 8 Mac hingga 12 Mac. Okey, pada 14 Mac pendaftaran akan ditutup kerana pada 15 Mac kita ada orientasi dan 16 Mac kuliah akan bermula. Okey, untuk 15 Mac hingga 11 Mei kuliah online akan bermula. Okey, 15 tu termasuk orientasi tadi. Okey, selama 13 minggu. Okey, untuk fizikal kita akan mula pada 17 Mei hingga 13 Ogos selama 13 minggu. Untuk ulang kaji kita akan buat pada 16 Ogos selama 1 minggu je. Untuk penilaian akhir, pengumuman keputusan dan juga peperiksaan khas akan diumumkan 3 hari sebelum ataupun seminggu sebelum. Okey. Okey. Ni adalah sebenarnya untuk pendidikan kanak-kanak ni, okey. Kita boleh dengar apa komen daripada pelajar yang dah ikuti diploma pendidikan awal kanak-kanak. Okey, kita tengok apa dia share mengenai pendidikan awal kanak ni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anissa Hayati binti Abdullah. Sekarang saya ambil Bachelor in Early Childhood Education. Okey, sebelum tu saya nak cerita macam mana saya boleh masuk dalam bidang Early Childhood Education. Yang pertamanya, pada mulanya saya tak minat langsung dengan bidang early childhood sebab saya tak tahu kalau saya masuk bidang ni saya dapat kerja apa. Saya tak nampak benda tu. Yang kedua, saya tak berapa minat dengan kanak-kanak. Yang ketiga, memang pada asasnya saya masuk bidang ni adalah sebabkan ibu bapa saya yang suruh. Okey? Dan saya betul-betul tak minat. Okey. Dan apabila saya masuk dalam bidang ni, saya belajar diploma in early childhood education. Rupanya banyak benda saya tak tahu dan sekarang saya dah tahu. Hanya masuk early childhood education yang tahu benda-benda itu. Dan bagi saya ilmu ni sangat penting sebab kita akan tahu perkembangan budak daripada dia baby sampailah dia meningkat ke dewasa. Proses dia nak membesar tu kita tahu apa yang patut kita bagi dia makan, apa yang patut kita bagi dia belajar, apa yang patut kita bagi dia main, dan kita tahu macam mana nak manage dia orang punya perkembangan ataupun kita nak rangsang dia punya perkembangan. Selain daripada itu, kita juga belajar macam mana kita nak mengurus sekiranya kita nak menjadi pengusaha, kita nak buka talikan sendiri, nak buka tazkar sendiri, kita diajar perkara-perkara itu. Dan bagi saya sangat penting kalau kita belajar semua ini dan kita juga belajar secara praktikal ataupun amali. Kenapa penting amali? Amali ni penting sebab dia banyak bantu kita. Bila kita belajar teori je, kita belajar dengar cikgu bercakap, kita tak dapat pengalaman. Kita tak dapat pengalaman macam mana cara nak buat. Tapi kalau kita belajar teori, kita belajar juga praktikal, kita belajar macam mana cara nak memasak, kita belajar macam mana cara nak tukar lampin bayi, erti macam mana nak memandikan bayi dan sebagainya, kita akan lebih jadi powerful. Okey, sebab kita belajar melalui pengalaman dan belajar melalui proses kerja. Jadi kalau anda yang sedang ambil bidang early childhood education, jangan putus asa, teruskan usaha sebab banyak cabang yang anda boleh pergi, bukan sekadar kerja di tazkar tadika, anda boleh jadi pengusaha tazkar tadika, anda boleh jadi lecturer dalam bidang pendidikan kanak-kanak, anda boleh jadi pakar pemakanan, mungkin pakar penasihat ataupun pakar kanak-kanak, kita tak tahu kan. So teruskan usaha anda. Gula. Assalamualaikum. Okey. Macam mana? Okey tak perkongsian dia? Rasa seronok tak dengar dia cakap?
selepas dia ambil diploma pendidikan kanak-kanak. Rasa macam mana? Seronok tak? Excited tak muka dia selepas ambil pendidikan kanak tu? Sangat excited sebab dia dah tahu macam mana pada asalnya student ni dia tak suka pendidikan kanak sebab student dia, mak dia, parent dia paksa dia juga. Tapi bila dia dah belajar dalam pendidikan kanak, baru dia tahu sebenarnya dalam pendidikan kanak bukan je nak jaga budak je, sebenarnya banyak aktiviti. Sangat banyak aktiviti dan dia jadi seronok. Bila dah masuk belajar, dia dah rasa oh sebenarnya pendidikan kanak ni bukannya jaga budak pun sebenarnya. Sebenarnya banyak benda-benda yang kita tak tahu sebenarnya. Bila dengar je pendidikan kanak, pendidikan kanak je jaga budak. Tak. Sebenarnya bila dah masuk, baru awak tahu. Yang tu untuk jaga budak ke ataupun awak boleh dapat duit ke? Mungkinlah, kita pun tak tahu kan. Macam yang student tadi tu, sekarang dia dah melanjutkan dalam bidang pendidikan kanak juga, dia dah ambil untuk ijazah sarjana muda. Okey? Okey, dalam program pendidikan kanak ni, okey, kita ada syarat. Okey, untuk masuk dalam program ni kita ada syarat. Okey, so first mestilah warga negara Malaysia, boleh membaca, menulis dan bertutur dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okey, pelajar dikehendaki untuk melengkapkan tahap kelayakan kemahiran paling rendah sebelum melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, so bebas dari masalah mental sebab bila kita ambil pendidikan kanak ni kita tak boleh terlalu emosi. Kita tak boleh emosi. Bukanlah maksudnya masalah mental ni kalau bila kita ambil juga, so benda ni akan menyebabkan benda yang tak baik lah. Okay, lepas tu sihat, perlu sihat tubuh badan, tak boleh sakit. Okey, ini adalah yuran khusus. Okey, untuk khusus diploma pendidikan kanak, jangka masa diambil ialah 2 tahun 6 bulan. Okey, termasuk praktikal. Okey, untuk yang ni termasuk praktikal. Okey, jadi yuran khusus untuk tahap 3 dan tahap 4 sebanyak 18,000. Yang di mana tahap 3 hanya 9,000 sahaja selama 15 bulan. Dan tahap 4 selama 15 bulan juga sebanyak 9,000. Yang ni tadi dah masuk untuk awak punya praktikum tadi. Okay? Okay. Untuk yang 18,000 tadi, okay, sebenarnya kita ada pinjaman. Okay? Pinjaman kita ni ialah untuk kemahiran iaitu PTPK. Okey, PTPK ni apa? PTPK ni ialah pinjaman tabung pembangunan kemahiran. Okey, ni untuk yang ambil kemahiran saja. Kalau akademik PTPTN, biasa PTPTN tu orang biasa dengar. Tapi untuk kemahiran ni ada PTPK. Pinjaman dia untuk pinjaman kemahiran ialah PTPK. Okey, syarat untuk melayakkan awak buat pinjaman untuk membiayai yuran dekat sini, okey, syarat dia ialah mesti warga negara Malaysia, berumur 15 hingga 45 tahun, pastikan anda bukan muflis ataupun muflis tu maksudnya macam bankruptcy, tak boleh. Kalau bankruptcy pun tak boleh. Okey, jadi macam sihat tubuh badan, kategori OKU, dan mampu menghabiskan pengajian dan boleh bayar semula pinjaman, bukan terdiri daripada pelajar sekolah ataupun pengajian lain, tidak dapat pembiayaan daripada agensi lain, contohnya macam MARA. Kalau awak dah dapat MARA, awak tak boleh apply untuk PTPK. Okey? Okey, untuk cara untuk memohon untuk PTPK ni, awak perlu mengisi borang atas talian. Lepas tu tunggu proses daripada pihak PTPK. Lepas tu pihak PTPK akan meluluskan permohonan awak atas talian. Okey, pihak kolej akan menghantarkan dokumen perjanjian kepada pemohon melalui email dan pemohon perlulah melengkapkan dokumen perjanjian tersebut
dan menghantar semula dokumen secara pos atau datang terus ke PTPK. Selepas perjanjian dibuat, okey, pihak selepas perjanjian dibuat ataupun disemak oleh pihak kolej, okey, hanya dokumen yang lengkap je yang pihak kolej akan hantar kepada PTPK. Selepas tu PTPK akan membuat semakan untuk kali kedua sebelum pinjaman anda semua diluluskan. Okey. Daripada tadi, okey, dah banyak cakap, okey, dah terangkan, dah banyak macam bebel-bebel kan. Okey, sekarang ni kita buka pada untuk sesi soal jawab. Tapi saya nak ni dulu nak tanya, saya nak jawab soalan yang okey, yang dah ada dekat sini. Okey. Puan Matus. Ya. Sekejap. Okey, siapa-siapa yang ada soalan, kalau tak nak tanya secara lisan, boleh tanya dekat chat ya. Okey, nanti kita punya tenaga pengajar akan semak dan akan jawab soalan-soalan anda dekat situ. Cik Elzah tadi ada soalan. Tadi ada soalan daripada Fatin Syahira. Fatin Syahira yang dah bekerja di Tasca selama 3 tahun. Puan Halimatus? Okey, saya sekarang tengah mengasuh kat rumah, kat Sepang. Saya ada CJKP dah kerja Tasca 3 tahun. Okey, tak ada masalah, boleh. Okey, cumanya kita punya, kalau macam saya cakap tadi lah, kalau dah ada KAP tak apa, tak ada masalah. Okey, CJ tu sekali je kan boleh ambil, tak boleh ambil 2 kali. Okey? Kita boleh akan tambah lagi lah. So kalau dah ada KAP ni, okey, kita akan tambah pada CJ-CJ yang lain lah yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Okey, sebab kita punya diploma ni ialah diploma full time. Okey, jadi saya harap untuk teori tak ada masalah sebab buat masa kita buat online. Untuk praktikal tu kita kena face to face. Okey? Okay, Elzah nak tanya soalan? Ya. Ya, Elzah. Okey. Elzah boleh unmute. Elzah boleh unmute. Okey. Siapa lagi ada soalan? Boleh tanya je apa-apa yang korang rasa muskil, yang korang nak tahu. Mungkin kita tertinggal nak terangkan tadi. Okey. Ada soalan lagi? Okey, mungkin jika anda malu untuk bertanya, anda boleh chat je dekat sini, dekat Zoom, ataupun boleh dropkan mesej secara personal dekat dalam WhatsApp Skill City, ataupun boleh dropkan dekat dalam grup lah. Okey. Jika tiada sebarang soalan, okey, kita pergi kepada registration. Okay, kalau ada tanya saja ya di chat. Ada ke? Okey. So terima kasih kepada kedua-kedua tenaga pengajar kita yang dah sudi membuat perkongsian pada hari ini, dan terima kasih banyak-banyak dekat anda semua yang join kita punya kelas hari yang kita punya taklimat hari ini. Okey, banyak yang kongsi. Selama ni kita selalu ingat kalau join pendidikan awal kanak-kanak je nak jadi apa? Mesti jadi cikgu tadika. Tapi rupanya tak, bukan hanya tersekat, bukan hanya pada tahap cikgu tadika, cikgu Tasca saja, tapi banyak lagi yang kita boleh jadi. Macam yang korang tengok, anda tengok kan, kita punya bekas pelajar yang muka dia excited cerita. Dia seronok mendalami ilmu pendidikan awal kanak-kanak sebab dia boleh tahu baby, boleh tahu baby daripada kecil sampai step-step baby tu nak meningkat dewasa, semua dia boleh tahu. Dan dia juga dah terbuka minda dia. Dia ambil pendidikan awal kanak-kanak ni bukan hanya jadi cikgu Tasca, tapi dia boleh jadi pakar perunding, boleh jadi pensyarah, pakar dalam kanak-kanak, tahu pemakanan kanak-kanak. Semua tu kerjaya yang boleh anda jadi kalau ambil kos ni. Okey, so saya nak tanya, boleh jawab tak dekat situ? Anda seronok tak dengar kita punya live, kita punya session perkongsian hari ni? Seronok tak? Okay.
ada tak terasa nak join kita masuk course ni? Ada tak rasa macam naklah jadi salah seorang pelajar kat sini, tak sabarlah, seronoklah tengok cikgu dia sharing, seronoklah tengok lecture dia sharing. Okey, banyak pula tu aktiviti. Lepas tu dapat pula kursus percuma, kan? Siapa yang tak nak, betul tak? Kalau anda berminat, kita boleh daftar, anda boleh mendaftar untuk join kursus kita. Okey, macam kita kata, kita akan start kelas pada Mac nanti. Jadi nanti kami akan hantar borang pendaftaran dan anda hantar balik kepada kami borang pendaftaran tu. Jadi kita akan bagi surat tawaran. So bila start pada bulan 3, 15 Mac, kita dah boleh start kelas macam yang kita punya Puan Halimatus bagi tahu tadi dalam kalender akademik. Okey, pada 15 hari bulan kita akan start orientasi, 16 Mac kita akan start kelas. Okey. Jadi, minta maaf. Jadi itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Saya berharap sangat anda semua terbuka minda tentang pendidikan awal kanak-kanak dan terus nak sambung belajar. Jangan stop sampai situ sahaja. Anda semua ada peluang lain, ada peluang membina kerjaya yang lebih besar dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, jadi saya harap ia semua memberi manfaat. Okey, jadi kalau terdapat sebarang pertanyaan, okey, anda malu nak tanya dalam ni, okey, malu nak tanya, boleh terus PM kami. Kita ada grup kan? Ada grup yang kita orang kami masukkan anda dalam grup diploma tu, boleh bertanya dan tu secara direct ataupun PM je kami dekat WhatsApp nombor college. Okey, nombor Skill City College. Okey, insya-Allah kami akan menjawab semua pertanyaan anda. Okey, so cepat-cepatlah daftar supaya kita semua dapat bersama-sama mulakan kelas sama-sama, mulakan kelas dengan seronok. Okey, sama-sama membina kerjaya dengan pendidikan awal kanak-kanak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya buka last lagi, ada nak buka soalan tak? Sebelum kita betul-betul akhiri kita punya Zoom meeting hari ni. Ada yang nak tanya soalan? Sebarang soalan? Apa kata kita buka semua video, okey, video kamera, kita tangkap gambar, screenshot untuk kita post kan dekat dalam grup. Dekat dalam grup kita sebarkan dekat social media. Boleh kan Puan Bella? Boleh. Alright. Boleh tak kami nak kenal siapa yang join kelas hari ni? Kepada Hmm. bakal pelajar. Okey, mungkin Fatin Syaira, Maizatul boleh buka kamera. Segan kot, tak apa. Okay, tak apa, senyum. Oh, okey. Maizatul. Maizatul. Tak ya. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Macam ni. Maizatul, hai. Okay, buat good. Okay, so terima kasih ya kepada anda semua yang join. Memang terima kasih sangat-sangat dan saya harap anda setuju anda akan bersama-sama kami di Skill City College. Terima kasih. Puan Bella, nanti Puan Bella send registration tu kat mana? Kami akan send registration tu dekat WhatsApp lah. Setakat ni boleh tahu tak siapa yang rasa macam berminat? Siapa ni? Dari tadi ada join yang kita. Terima kasih. Mawalil Nur Atika. Okey. Berminat ke? Nampak macam berminat? Dia tak. Boleh unmute. Maksud. Tak, sebenarnya saya nama Wilmina Mawalil. Saya pakai email adik, saya pakai laptop dia. Okey, ni siapa nama ni? Wilmina. Apa? Okey. Wilmina. Macam mana? Boleh tak share macam mana, apa perasaan, apa rasa berminat tak dengan kos ni? Berminat, Fatin Syaira berminat. Ya, saya berminat. Cuma saya punya line dari tadi sangkut-sangkut. Okey, tak apa. So apa-apa kita akan update semula dekat dalam grup WhatsApp lah. Jangan left dulu, okey? Supaya senang kami nak bagi borang pendaftaran untuk anda nantilah.
Okey, terima kasih. Cik Tina, kita boleh akhirilah kita punya ni. Okey, terima kasih semua. Bye. Bye. Bye.